Saudara, hari ini terlalu ramai pihak yang kecewa, akar umbi yang kecewa bila Ketua Setiausaha Negara mengumumkan bahawa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Saudara, memang tak dinafikan, memang tidak dinafikan bahawa ini satu perkara yang agak tidak masuk akal, Namun seperti mana yang saya ulang banyak kali, saudara, apabila orang yang melantik Perdana Menteri terdiri daripada 114 orang yang sama yang melantik Perdana Menteri ke-8, jadi tidak ada apa yang mustahil. Sungguh pun begitu, tuan-tuan, sungguh pun begitu. Kalau misalnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak ada sebarang isu, tidak ada sebarang masalah, tidak ada sebarang pertikaian, mungkin kita boleh menerima Presiden Bersatu itu diangkat menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Walau bagaimanapun, satu dunia, tuan-tuan, sudah tahu bahawa inilah manusia yang membawa kerosakan kepada negara ni. Kerosakan kepada ekonomi rakyat. Dengan mengurung rakyat sekian lama, dengan polisi-polisi bodohnya, dengan polisi-polisinya yang tidak masuk akal, dengan SOP-SOP-nya yang berubah-ubah, dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara yang dipengurusikannya yang semakin memeritkan kehidupan rakyat. Tuan-tuan, tiba-tiba dia diangkat untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kehidupan rakyat, memulihkan ekonomi negara, dalam keadaan dialah antara punca kerosakan yang berlaku hari ini. Kita juga tahu bahawa, tuan-tuan, kerajaan yang dipimpin olehnya gagal. Gagal dengan segagal-gagalnya. Gagal pertamanya dari segi pelaksanaan apa yang dipanggil sebagai darurat. Darurat daripada 6,000 lebih sebelum darurat, angka COVID meningkat menjadi 20 lebih ribu selepas pelaksanaan darurat, yang mana darurat itu bukan untuk menyelamatkan negara ataupun memulihkan keadaan negara daripada permasalahan COVID, tetapi lebih untuk memastikan angka COVID itu terus meningkat bagi menyelamatkan kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Macam mana rakyat yang waras pemikirannya nak menerima keputusan bahawa Muhyiddin perlu dilantik menjadi apa yang dipanggil sebagai pengurusi pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara. Kita juga tahu, tuan-tuan, dalam keadaan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita lihat ramai pelabur-pelabur kita lari meninggalkan kita. Foreign direct investment tidak masuk. Hubungan antara bangsa kita, hubungan dua hala dengan negara-negara jiran, kita lihat berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Malah kita diberi tamparan hebat bila mana Muhyiddin Yassin pergi ke UAE. Kita menyangkakan bahawa UAE akan melabur di Malaysia. Sebaliknya UAE telah pergi ke Indonesia dan melabur di Indonesia. Kita lihat bila mana Muhyiddin pergi ke Arab Saudi, bila mana menteri yang menjaga hal ehwal umrah dan haji mengumumkan sebanyak 10,000 kuota haji tambahan untuk Malaysia. Tiba-tiba King Salman ataupun Raja Salman mengumumkan pemecatan menteri haji tersebut. Jadi ini
jelas menunjukkan tuan-tuan dari segi masyarakat antarabangsa dan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara luar. Kalau letak Muhyiddin lagi sebagai pengurusi pemulihan, memang takkan pulih. Memang takkan pulih. Jadi ini yang menyebabkan rakyat hari ini tertanya-tanya apa yang menyebabkan beliau sekali lagi dilantik untuk memulihkan ekonomi. Saudara yang saya kasih sekalian, belum lagi tentang kaedah cara macam mana nak memperkukuhkan Bursa Saham Kuala Lumpur, macam mana nak memperkukuhkan kedudukan kewangan. Malah kalau nak dibandingkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri, sebaik saja Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dan bila Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri yang baru, kita lihat Bursa Saham Kuala Lumpur, tuan-tuan, dan juga mata wang kita kukuh lebih daripada apa yang berlaku di zaman Muhyiddin Yassin. Kerana orang mula yakin bukan pasal apa, saudara, kerana aura UMNO itu masih lagi kuat. Bila mana seorang Perdana Menteri datang daripada UMNO, maka pelabur-pelabur menjangkakan bahawa Perdana Menteri ini datang dengan kekuatan, dengan sokongan, dengan aura sebagai pemimpin UMNO yang didokongi oleh UMNO, didokongi oleh MP-MP UMNO, didokongi oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Jadi mereka yakin kalau letak balik Muhyiddin ni, tuan-tuan, apa nak jadi dengan bursa saham kita, apa nak jadi dengan kita punya mata wang selepas ini. Belum lagi kita fikir tentang soal hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Muhyiddin. Sebelum ini kita mengharapkan bila mana kita ada Perdana Menteri baru, kalau terpaksa pun kita tambah hutang, biarlah kita tambah hutang itu untuk memastikan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Keperluan untuk membantu rakyat di kala rakyat begitu susah hari ini dapat dilakukan. Bantuan untuk usahawan-usahawan yang hari ini dikejar oleh Aeon Kredit, yang hari ini dikejar oleh pelbagai syarikat kredit, termasuklah dikejar oleh Along, termasuklah dikejar oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Makcik-makcik yang pinjam dengan AIM pun dikejar, tuan-tuan. Kita duk harap kalau terpaksa lah Abang Long kita meminjam duit rakyat, duit daripada luar, pinjamlah untuk membantu usahawan-usahawan kita, rakyat kita, penjaja-penjaja kita, makcik-makcik Amanah Ikhtiar Malaysia dan sebagainya. Itu harapan kita. Tapi bila letak orang yang banyak mengayakan kroni-kroni dengan direct nego project sebagai pengurusi pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara, saya rasa akhirnya duit kita sekali lagi akan pergi ke sana. Kes 87 juta vaksin yang dibeli, sedangkan orang yang nak ambil vaksin pun belum lagi separuh. Sedangkan orang yang kita ada 32 juta, kalau 100% ambil pun, kalau ambil 2 kali vaksin pun baru berapa? 64 juta. Sekarang dah beli vaksin sampai 87 juta dos. Untuk apa? Bagi dia lagi. Lepas ni lagi tambahlah vaksin yang dibelikan. Vaksin sudah jadi satu perniagaan yang menguntungkan. Ini masalah dia. Saudara. Saudara yang saya kasih sekalian, itu sebabnya saya rasa, saya punya pandangan, pasti ada sebab yang kita mungkin tak boleh nak jangkakan kenapa Perdana Menteri akhirnya mengambil keputusan untuk meletak Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi Majlis
Pemulihan Negara. Bertaraf menteri pula tu. Kan? Menteri, ya. Cuma ada kemungkinan besar, kan? Ini pandangan saya, mungkin betul mungkin tidak. Kan? Ada kemungkinan besar sebab setahu saya dia minta nak jadi Menteri Mentor. Kan? Kemungkinan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap tuanku minta nak angkat dia jadi Menteri Mentor, baginda tuanku mungkin tak setuju. Agaknya lah, kan? Agaknya. Sebab kalau dia jadi Menteri Mentor lagi payah, tuan-tuan. Dia akan masuk di dalam mesyuarat kabinet. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia belum masuk mesyuarat kabinet pun, kabinet memutuskan nak lantik Perdana Menteri yang gagal ini menjadi pengurusi pemulihan negara. Kena faham ni, yang lantik ni tuan-tuan bukan Perdana Menteri, ya. Yang lantik Perdana Menteri ialah sebahagian daripada kabinet, tetapi yang melantik, ni kena tahu ni, yang melantik Muhyiddin sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara ni ialah kabinet. Dan kita pun tahu jemaah menteri di dalam kabinet itu, saudara, bukan semua orang UMNO yang jiwanya UMNO, kan? Dan kebanyakannya orang bersatu, orang PAS, kan? Yang daripada dulu setia bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memang tak banyak benda yang Datuk Seri Ismail Sabri boleh buat keputusan secara bersendirian. Bila kabinet dia dah macam tu rupa dia, tuan-tuan.